Bismillahirrahmanirrahim. Muka sebelah dah. Pada kata mana tu? Ilmu atak maka tiada pandangnya dirinya yang bersifat dengan lembaga itu, hanya menerima daripada sifat Allah juga. Kemudian daripada sudah hapus itu dah. Dah. Sambung daripada kita dah berbicara ke masalah dulunya tajalli sifat, bahawa engkau pandangkan hak Allah itu dari seperti kita terkedir dah dulu, dari belakang hajbu asma'i was sifat, dengan bahawa taswirnya bahwasanya hamba mendengar itu dengan Allah. Mendengar itu dengan Allah, dengan pendengar Allah, ataupun boleh kita berkata dengan sebab Allah beri dengar. Sah. Kemudian disambung lagi. Dia kata dan maka tiada pandangnya. Kita je dah dua, tiada dipandangnya. Maka tiada dipandangnya, makna tiada pandangnya seorang dirinya yang bersifat dengan yang demikian itu segala sifat tu dia tak ada pandai kata dia yang bersifat dengan itu sifat pada hakikatnya. Pada hakikat dia tak ada pandai kata dia lah bersifat dengan ilmu. Pada hakikatnya dia tak ada bersifat dengan qudrat pada hakikatnya, hanya dia kuasa dengan Allah. Dia fanakan sifat dia pandai ke sifat Allah zahir di dia. Kalau gitu dia fana maknanya dia tak ada pandai kan sifat qudrat tu hak dia dak, dia pandai hak Allah. Tu dia supalah kita pandai barang pinjam hak duk di kita lah. Nak kita kan kita pandai ke barang pinjam ni tak ada berasa kata hak kita sekali. Duk pandai hak tuan tu. Ni pos patulah kudrat yang ada pada kita ngajalah sanare idafah tu boleh katalah kudrat kita, boleh katalah ilmu kita ngajalah idafah dengan cara majaz tu, tapi dengan cara hakikat bukan kudrat hak kita, kudrat hak Allah. Tengok Allah Taala kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, telah menjadi Allah akan pendengar dan pelihat dan akal fikiran. Dengan pendengar aku menjadi mereka boleh dengar, kamu boleh dengar. Dengan pelihat aku menjadi mu boleh lihat. Dengan akal aku menjadi mu boleh fikir. Pas mana hak mu sungguh? Kalau Tuhan tanya, enggak kita jawab tak ada ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kami. Supaya kita orang tua katakan anak cucu, mung tu tak saduk perasan lah. Motor mu dah naik tu aku beli itu. Sungguh pun nampak membeli duit mana aku beli ke mu beli. Bahasa ke mu tu motor mung kali ke hak sungguh aku bukan hak mung kali. Habis itulah kalau pak nak boleh ambil kelik untuk nak tu. Bani supaya itulah nak ayat dalam makam fana berasa gitu. Dan kita berasa gitu, selamatlah kita, sucilah hati kita, ikhlaslah kita. Tu dia. Ini makna orang ni, dia kata tiada pandang dirinya yang bersifat dengan yang demikian itu. Dia tak ada pandai, hanya menerima daripada sifat Allah Ta'ala jua. Terima saja sifat Allah Ta'ala. Allah pelaku kudrat kuasalah kita, Allah pelaku ilmu tahulah kita. Tengok malaikat dia bakit lama tu. Bila Tuhan tanya ni gapo panggil tak tahu, tanya ni tak tahu, itu tak tahu, mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila tanya ada, royak ada royak satu persatu. Apa tu? Tuhan menzahirkan ilmu Allah pada ada. Tuhan tak menzahir ilmu dia pada malaikat. Sebab tu mengaku kami tak tahu. Hai Tuhan. Tanya ada 1, 2, 3 royak bi untuk tu dan untuk. Apa? Tuhan zahir ilmu dia ada.
Lepas tu dengan cara hakikat ilmu Tuhan lah tu dia ada tu. Tapi dengan cara majak ilmu ada Tuhan wi ke dia. Tak ada salah apa. Tu dia. Berkecek, cara berkecek lagu ni, cara pegang lagu ni, cara kita silagai hakikat isan lagu ni. Tak serupa. Nah, media lain-lain. Baik. Kemudian hanya menerima daripada sifat Allah Ta'ala jua. Kemudian daripada sudah hapuh-hapuh tu depan pano-panonya dah tu. Pano terhapuh, yang ni hapuh segala sifat yang lainnya. Sifat yang lain daripada Allah Ta'ala hapuh. Hapuh. Maka tajalli maka tajalli ia pula. Kemudian daripada sudah hapus segala sifat yang lainnya itu, maka tajalli ia Allah pula atasmu. Tak kala itu maka engkau yang sekali mu sekali engkau. Tak ada gapo kita tolong dengan ilmu balaghah dia panggil tafannun. Sekali mu sekali engkau sekali awak. Tak ada apa sekali demo. Ada apalah. Dia apa kita kecek klik dia sekali emu sekali aku sekali saya kan tak ada apa nak jadi banyak basuh. Emu tu nak dia denung. Tapi aku ni bis buat orang lain pula dah. Emu hak mana aku hak mana dak orang tolong je saja dak halih kecek. Dia panggil tafannun bil ibarah. Dalam Quran tapi panggil tafannun dia panggil tafannun. Maka tajalli ia atasmu, tak kala tajalli atasmu maka engkau yang pusing kerja. Maka engkau pandanglah akan dia bahwasanya ia jua. Kita pandang akan dia akan Allah jelah. Bahwasanya ia jua yang bersifat hayya tu nak tu. Kalau duk nampak dengan tulis tu nak baca sifat hayyun. Ya hayyun ni gini. Orang mengaji kelima hayyun ni kena ke isim wasah dah lah. Kita ngaji kelimah dulu sikit dah. Hayya madhi. Yahya mudhari. Hayatan itu masdar. Dan di masdar tu juga makna isim. Kalau nama bagi sifat dia panggil makna isim. Kalau nak rakyat hidup dia panggil masdar. Tengok kita ngaji usuluddin. Hayat ada makna masdari, ada makna dengan makna ismi. Nama. Sebab makna itulah. Kalau kita sini naknya sifat. Ada pun hayyun dia panggil wasah. Dia pula nama hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu ni asma setengah pada nama Tuhan. Hayy. Nama ia bersabit erti dengan Tuhan bersifat dengan sifat hayya. Panggil namanya hayy. Hayy. Kalau itu sini nak hayya. Maka engkau pandanglah akan dia bahwasanya ia Allah jua sajalah yang bersifat dengan sifat hayat. Allah sajalah yang bersifat dengan hayat. Bila Allah saja bersifat dengan hayat, Allah je yang hidup. Kita bukan yang hidup pada hakikat. Sebab itu dalam lepas maya kita dah kata orang tu wajah sudah wisalah agak tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku serahlah diriku ni atas Tuhan yang hidup tak mati. Kita dah kata dia. Sebab tu kita nak serah hakikat, serah Tuhan kerana Tuhan yang hidup, serah ke yang lain dia mati dulu pada kita. Kita serah kerjaan ke dia yang mati dulu pada kita. Aku serah jawatan ke dia mati dulu. Kadang-kadang pak serah harta ke anak lah, aku ni tak agak dah nak cara mu lah. Serah ke anak lagi anak dia dulu. Ya. Atau pengen serah kepada yang kalau kita kecek kat ibarat naik kayu pergi bergantung ni dah mati. Dah tupai. Dia tak kukuh. Dia kena gata tepat kukuh juga. Siapa dia? Hayy hakiki. Allah. Kata dia sajalah yang bersifat dengan hayat. Bila Allah bersifat dengan hayat, Allah lah hayyun yang hidup hakiki. Kita bukan yang hidup hakiki. Dia nak pandai lah tu. Ini pandai belah tu. Nak ajar kita nak jadi habis dulu diri kita ni dah. Berhabis tak ada gapo tu lah baru kita mari itu kira semula. Dia panggil fana. Ketika itu maka fanalah hayat itu. Fanalah, lenyaplah, terhapuslah. Ni tak ada dalam pandang ni daripada dirimu.
Fanalah. Hayat tu daripada dirimu. Apa makna fana? Tak ada berasalah dirimu kata mu hidup sungguh. Sabit kita duk beringat, duk ngelik-ngelik tak takut apa tu kan? Berjawab. Kena tak hendak suku kira. Pakai royak. Duk ngelik, duk lari, duk musuh, duk takut ke apa? Takut mati. Hati kata hidup kita tak sungguh. Tidak ada beringat apa dah hidup sungguh. Wah lagana taati. Dah kita hidup sungguh kau Tuhan. Taati dah itu kan. Baik, tak mati tak apa lagi, takut terima juga kau mati Tuhan. Tak terima langsung tu kata mati Tuhan mustahil, hidup Tuhan wajib. Mati kita harus, hidup kita apa harus? Pas sungguh ke hidup lagu ni. Tak sungguh betul jadi pandai kata hidup kita. Ni dia tempat dia nak. Nah itu kan. Bergaduh mata sinalah. Sebab hidup kita ni tak sungguh. Itu dia. Itulah anulah hayat itu. Hayat tu bukan hayat dengan hamzah dak tu. Kena tu beki huruf sikit. Hayat dengan ta marbutah. Hayat ta marbutah wakahnya ho. Sifat hayat hidup. Adapun hayat hak kita nampak dengan rupa hamzah hayat tu. Hayat tu makna malu. Syadidul haya'i wat tawadhu. Tu hayat makna malu, sini hayat makna hidup. Maka fanalah hayat. Dia begitu jadi ta marbutah ta bulat. Maka fanalah hayat, yakni tidak panailah, tidak berasalah hidup tu daripada dirimu. Fanalah daripada dirimu. Tu dia. Sabit itulah bila kita tak ada berasa hayat tu hakikat di kita pandai ke diri kita ni mati dah. Dia hidup pun supaya mati dah. Sabit tu kalau orang jatuh hukum kena bunuh hari sekian-sekian, tak payah berasa mati bila-bila. Berasa mati bila-bila lah. Walau ada mau bunuh 41 bulan depan lagi. Tu baik mari beritanya. Tapi kita duk mati dah bila-bila. Perasaan kita mati dah. Bila tu fana sungguh tu. Lah ni fana tak habis ni. Fana tak habis ni, duk boleh pergi ni. Dah rasa segar-segar tak tahu nak mati bila ni fana tak habis lah dia. Orang tu bila kata nak jatuh hukum kena bunuh hari tepat sekian, mati bila-bila. Tu fana sungguh hayat dia. Siapa orang suruh makan apa tak ada, nak makan dah ke apa tak ada, dia mati dah bila-bila. Dan Tuhan kata dalam Quran banyak kok orang hak pupur ke dia kata orang mati. Siapa Tuhan kata innaka la tusmi'ul mauta. Hei Muhammad, mu tak boleh dengar ke orang yang mati. Nya panggil orang mati. Siapa orang mati? Orang yang mati hati kufur dengan Allah Taala tu, orang tu badan je hidup tapi hati dia mati kufur dengan Allah Taala. Hanya siapa Tuhan kata orang yang mati mu tak boleh dengar Muhammad. Tu banyak kata. Dan dia kata ke munafik summun bukmun umyun. Kita tengok tu, kita dah baca mari. Summun segala yang tuli, pendengar tak ada. Umyun segala yang buta, tak ada pelihat. Bukmun bisu kelu lidah, tak ada sifat kalam. Walah orang munafik ni pandai berkecek. Apa Tuhan kata summun bukmun umyun. Jelah Datuk orang panggil pada pandangnya sungguh tak kala ada hayat ada apa ni, ada kalam tapi kecek kot se. Ada mata tapi tak tengok jadi kebajikan. Ada telinga dengar perkara hak lesu tak dengar hak sebenar. Pakar hukumnya tak ada lah hayat, tak ada lah apa nama ni samak bahasa kalam. Pakar panggil summun bukmun umyun. Al-Quran banyak guna belah tu. Ni pun bila kita pandai kata hidup kita ni bukan hidup hakiki, Allah je hidup hakiki, maka pandai kita hayat tak ada dari diri kita. Tu panggil tauhid apa nama ni, panggil sifat. Pandai tajalli sifat. Mana tajalli sifat arti kita pandai ke sifat Allah Taala lahir di kita. Maka tajalli ia pula atasmu, maka aku pandailah diri bahwasanya Allah jua yang bersifat hayat, maka fanalah hayat itu daripada dirimu. Tak kalau fana daripada dirimu, maka nyatalah bahwasanya tiada yang hidup, hanya Allah Taala jua, yakni pada hakikat berhidup. Tiada yang hidup malaikat, hanya Allah jua yang hidup pada hakikat. Baik, maka apabila hasillah bagimu, bila dapat bagimu maqam fana ini, pada ketika itu, ketika fana
Ketika hasil bagimu fana ini, maka jadilah engkau tu baqa dengan sifat Allah. Dia panggil baqa'an bi sifatillah. Dia kata engkau tu baqa dengan sifat Allah. Kita pandai kaya ada pada hakikat di kita ialah hak Allah. Allah ni menjadi ilmu pada kita, boleh kita tahu. Allah lah menjadikan pendengar, boleh kita dengar. Dia tarik dah. Itu dia. Sabit orang kecek tak terlupa di sana ke Tuhan semua. Yo mujurnya kita ni. Tak rak cakap dah, tapi ikut balik semaya bel mujurlah Tuhan dak wirak lagi. Kecek kau karya malah dah weh kita orang tua ni. Kalau kecek kuasa kebajikan ke boleh kecek lagi. Ya dengar tu. Dah itu kan. Itu dia. Hasil daripada mana tu? Ini mana kata walaupun kita tak tahu makam mana kita duduk pun, tapi kau siapa dengan kita tak sedar pun. Ada ubah laku kita tu. Itu dia. Jadi baqa dengan sifat Allah dia panggil. Maka beroleh kemenanganlah engkau pada ketika itu, ketika jadi engkau baqa'an bi sifatillah, dengan mengenal makrifat dia panggil itu. Maka engkau kenallah, dia tulis itu dah. Maka engkau kenallah akan dia, akan Allah dengan pengenal yang layak, dengan sempurnaannya, dengan sifat kamalah kita panggil dah. Dan jadilah engkau pada ketika itu, ketika mengenal, kenal dengan pengenal yang layak, fana'an fi sifatillah dan baqa'an bi sifatillah dia panggil. Dia panggil dalam istilah dia. Fana di dalam sifat Tuhan dia panggil. Fana di dalam sifat Tuhan. Apa makna fana dalam sifat Tuhan? Dengan bahawa dia panaikan apa sifat berlaku di kita ni bukan hak kita, hanya sifat Allah. Dia panggil fana di dalam sifat Tuhan. Atau apa setengah tafsir kini dia panggil fi sababiyah. Fana dengan sebab dia pandai sifat Allah. Ada setengah tafsir kita dia panggil fi sababiyah. Sebab dia pandai sifat Tuhan. Pasal inilah harta sungguhlah bahasa kita, tapi bila kita pergi pada hakikat bukan hak kita ni, hak orang tua ni, bagi kita nak ambil ngarai mana. Itu dia. Orang tua lah ni kita, ataupun ada tok kita nu ada wasiat kalau dia mati suruh beri harta, datanya boleh kita sabit hak tua ni kita ada ni. Dia panggil fi lah kita, fi sababiyah. Boleh sah juga. Dan memberitahu Allah akan dikau pada ketika itu akan segala rahsia sifatnya yang mulia itu. Dia panggil rahsia, rahsia dia panggil asrar. Yang mulia itu. Habis. Syahadan pada maqamil baqa, tu yakni maqam tauhid sifat, inilah kesudahan yang diharap dan yang dimaksudnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta